Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, moga rakan-rakan semua, sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah semua berada dalam keadaan yang baik. Pertama sekali, kita ucapkan kesyukuran kepada Allah yang telah mempertemukan kita pada malam ini. Dan Alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, sahabat-sahabat daripada Misi Niaga semua atas penganjuran kelas yang penuh barakah ini, insya-Allah. Hari ini adalah hari pertama kita semua di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Yang mana bulan yang Allah janjikan kebaikan, pahala, pelbagai promosi, galakan untuk beribadah dan semuanya, hari inilah hari-hari yang telah kita nantikan selama ini akhirnya berkunjung tiba. Para salaf dulu, para ulama-ulama ilmuwan terdahulu, mereka telah berdoa berbulan-bulan lamanya lagi sebelum kedatangan Ramadan supaya mereka dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi, apakah perasaan kita pada hari ini? Jadi perasaan kita pada hari ini bergantung kepada bagaimana sikap kita, kecintaan kita, kefahaman kita terhadap bulan Ramadan yang mulia ini. Kerana bulan Ramadan ini saya umpamakan sebagai tetamu. Tetamu yang bertandang 1 tahun sekali dalam kehidupan kita. Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah masih lagi berikan ruang nafas untuk kita semua menikmati bulan yang mulia ini. Sedangkan ramai daripada rakan-rakan kita yang menantikan bulan Ramadan ini telah tiada lagi. Jadi bagaimana sikap kita ketika mana kita berhadapan ataupun menanti tetamu Allah yang mulia ini? Ada orang bila mana tetamu nak datang ke rumah dia, dia rasa macam berat hati. Dia rasa macam susah untuk nak menunaikan hak-hak tetamu itu. Ada orang bila datang bulan Ramadan ini ataupun tetamu ini, dia hanya layan sekadar-sekadar sahaja. Asalkan cukup makan, cukup syarat, dah lalu pergi, dia tak ada rasa apa-apa pun. Dan ada pula yang mana bila sebelum datang bulan Ramadan ni mereka sudah rindu, mereka sudah ternanti-nanti, seperti seorang ibu yang menanti kepulangan anaknya yang belajar di perantauan yang jauh, di asrama. Sudah tertanya-tanya 5 bulan sebelum balik, 3 bulan sebelum balik, dah kira sebulan lagi nak balik, seminggu lagi nak balik, esok dah nak balik. Dan bila anaknya balik, dia akan cuba untuk nak gembirakan anaknya betul-betul. Dia akan tunaikan hak tetamunya itu bersungguh-sungguh. Bila anaknya berpisah, hilang daripada mata pandangan, dia akan rasa sedih, dia akan rasa terkilan. Mungkin ada kala dia rasakan dirinya tidak betul-betul dapat menggembirakan anaknya itu. Itu perasaan ibu. Jadi bagaimana perasaan kita terhadap bulan Ramadan, tetamu yang bertandang di dalam kehidupan kita ini? Jadi manusia itu sifat ataupun keadaannya bersama dengan bulan Ramadan ketika bulan Ramadan ini bergantung kepada tahap kecintaan dia terhadap bulan Ramadan. Ada segelintir manusia yang mana mereka ini bersungguh-sungguh untuk nak melakukan ketaatan pada bulan Ramadan, mencari kebaikan, menunaikan hak Ramadan, cuba untuk nak menggapai segala ganjaran dan promosi yang telah Allah Azza wa Jal kurniakan kepada kita. Tetapi ada juga segelintir hamba Allah Azza wa Jal yang mana bulan Ramadan ini tiada bezanya dengan bulan-bulan yang lain. Yang hanya berbeza hanyalah daripada sudut menahan makan dan minum sahaja. Mungkin perbezaan itu hanyalah daripada sudut mereka ini tidak lunch, tidak makan tengah hari. Dan ada juga daripada manusia yang ketika Ramadan ini lebih fokus ke arah pesta juadah yang beraneka warna dan rasa. Ada manusia yang mana mereka punya pahala ketika Ramadan ini miskin. Tidak cuba untuk nak menjadi kaya dengan pahala dan ganjaran yang telah Allah turunkan.
dan kurniakan pada Ramadan yang mulia ini, bagaimanakah perbandingan diri kita, keadaan kita pada hari ini berbanding dengan para ulama terdahulu? Itu satu muhasabah yang kita semua kena fikirkan. Kerana bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat mulia. Bulan yang kalau kita tahu kebaikan, kelebihan-kelebihan yang telah Allah kurniakan, ketika bulan Ramadan ini nescaya kita akan cuba berusaha untuk nak ataupun nak grab pahala-pahala tersebut. Kita akan setidak-tidaknya jiwa kita ni akan rasa macam cintakan bulan Ramadan ini. Macam mana kita tidak berasa gembira sedangkan bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran sebagai kitab wahyu yang menjadi pedoman kepada manusia, yang Allah telah firmankan dalam suratul Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana kita tidak berasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, sedangkan pada bulan Ramadan itu Allah telah menjanjikan pengampunan yang luar biasa, yang mana Nabi SAW bersabda menerusi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ataupun dalam riwayat yang lain, Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang membangunkan bulan Ramadan, ataupun riwayat ini, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan terhadap ganjarannya, maka apa Allah kata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan segala dosanya yang telah berlalu. Bagaimana kita tidak bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan? Pada bulan Ramadan ini berpuasa di bulan Ramadan, Allah dengan penuh keimanan syurga dan Allah tutup pintu neraka, dan Allah telah tambat syaitan-syaitan yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Cuma mungkin ada sebahagian daripada kita yang tertanya, Ustaz, bagaimanakah kita nak faham syaitan itu ditambat pada bulan Ramadan, sedangkan ada lagi manusia-manusia yang masih lagi melakukan kejahatan pada bulan Ramadan? Dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW menyebut syaitan yang ditambat itu adalah maradatis syayatin, iaitu syaitan-syaitan yang orang panggil A-class ataupun S-class, level otai-otai yang bangsawan-bangsawan syaitan ni, itu yang ditambat. Atas kefahaman hadis itu, maka tidak semua syaitan-syaitan itu ditambat, tetapi kita kata syaitan-syaitan yang memang ada dalam dunia ni, mereka ni antara yang over lah, yang otak-otak yang melampaui batas ni. Begitu juga Nabi SAW tidak mengatakan bahawa pada bulan Ramadan ini kejahatan akan hilang. Sebab kejahatan kita, satu, kerana berpunca daripada syaitan, bisikan daripada iblis, dan yang keduanya adalah kerana hawa nafsu, yang mana Allah ciptakan hawa nafsu ini untuk menjadi satu ujian kepada kita, sebagai satu ujian yang menghalang kita daripada mendapat syurga Allah, sebagai satu ujian yang sering menarik kita ke arah api neraka. Allah sebut, Innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menarik kita ke arah perkara-perkara yang buruk. Bagaimana kita tidak gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, sedangkan pada bulan Ramadan itu adanya waktu-waktu yang mustajab, doa-doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ini. Waktu mustajabnya itu ada, Nabi SAW nyatakan wujud pada bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, lis-saimi 'inda fitrihi da'watun ma turad. Untuk orang yang berpuasa itu, ketika dia berbuka, ada doa yang tidak akan ditolak. Dan hadis riwayat Ibn Hibban, Nabi SAW bersabda, thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka, iaitu as-saimu hatta yufthir,
Salah satu daripada golongan tersebut adalah orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Maksudnya, ini adalah waktu yang kita cuba untuk kena rebut. Yang mana ramai daripada kita hari ini bila nak berbuka puasa, ketika itulah akan menonton TV, tengok drama pukul 7. Bila azan tu stop terus makan dan minum selalu. Kita rugi sebab sepatutnya 5 minit, 10 minit sebelum Ramadan itu biarlah kita berteleku, kita berdoa kepada Allah di samping makanan berbuka kita tu dulu. Doalah apa-apa sahaja yang kita ingin dan kita hajatkan. Itu adalah waktu yang Nabi SAW beritakan kepada kita, waktu yang mustajab. Ramai orang ingat bila nak cari doa yang mustajab kena pergi umrah, kena pergi depan pintu Kaabah. Sedangkan ini antara waktu mudah yang tidak berkaitan dengan tempat yang Allah telah kurniakan kepada kita untuk supaya kita rebut. Paling tidak kita doa, duduklah at least 2-3 minit sebelum tu doa apa-apa sahaja yang kita hajatkan. Selagi mana insya-Allah, selagi mana kita tidak melakukan perkara-perkara yang Allah tegah ataupun yang menjadi penghalang kepada doa kita daripada dimustajabkan, insya-Allah doa kita itu akan makbul, cepat ataupun lambat. Bagaimana kita tidak bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan? Sedangkan umrah ketika Ramadan itu Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Bukhari dan Muslim, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan itu bersamaan ataupun menyamai nilai haji. Bukan bermaksud bila kita buat umrah kita tak payah buat haji. Tak, tetapi pahalanya, nilai pahala tersebut bersamaan. Nilai itu tidak boleh menggantikan yang asal. Macam bila kita katakan 1 juta wang tunai yang kita ada tidak sama dengan rumah yang bernilai 1 juta. Kerana aset rumah itu dia berbeza, dia tak boleh bergerak, dia tidak boleh di-cashkan secara pantas, dia sifat-sifat yang berbeza walaupun nilainya sama. Begitu juga bila Nabi SAW bagi tahu kalau kita baca 3 qul huwallah 3 kali, kita akan dapat pahala bersamaan khatam Al-Quran. Keseluruhan Al-Quran. Bukan bermakna kita cukup baca surah tu sama dengan orang yang khatam. Tetapi ada nilai-nilai, value-value yang sama. Jadi begitu juga dengan umrah. Dia tidak boleh menggantikan haji, tetapi dia ada satu sisi yang nilainya bersamaan dengan haji. Cuma Allah uji kita pada tahun ini, tahun yang sudah, kita tak dapat untuk nak pergi umrah ke Baitullah yang kita semua rindui. Pada bulan Ramadan, Allah jadikan pelbagai asbab untuk nak mengkafarah, menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sabda lagi, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu daripada Jumaat kepada Jumaat yang lain, daripada Ramadan kepada Ramadan, menjadi kafarah dosa-dosa kita antara keduanya selagi mana kita menjauhi dosa besar. Kerana kelebihan Ramadan ini, Nabi SAW sangat bergembira bila datangnya bulan Ramadan. Nabi akan datang bertemu dengan sahabat-sahabat mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Ya Allah telah wajibkan ke atas kamu semua untuk nak berpuasa. Jadi bila mana datang bulan Ramadan, ramai yang kadang-kadang hantar mesej mubarak, kedatangan bulan Ramadan itu satu perkara yang baik. Kita saling bertahniah, maksudnya kita saling menggembirakan dengan kedatangan bulan Ramadan.
Dan bulan Ramadan bila kita bicarakan, puasa pada bulan Ramadan ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Setiap kita ada rukun Islam. Kita ada syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita ada mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan juga menunaikan haji. 5 rukun Islam ini adalah 5 rukun yang ada memiliki ujian masing-masing. 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah sangat-sangat menguji kita punya keimanan kita. Keyakinan kita terhadap Allah dan Rasul. Yang mana iman itu mungkin ujian paling besarnya terletak di dalam hati. Perbuatan itu akan membenarkan keimanan yang ada di dalam hati. Ujian yang besar kepada kita. Bila rukun Islam ini juga sebagai contoh mendirikan salat. Salat ini ujiannya yang paling besar adalah ujian fizikal. Sebab bila kita nak menunaikan salat, kita kena jaga waktu dia, kita kena pergi wuduk, kita kena bangunkan solat itu beberapa rakaat mengikut apa yang telah diajarkan kepada kita, bangun, duduk, sujud dan sebagainya. Itu semua ujian fizikal. Ada orang tewas dengan ujian fizikal ini. Bila Allah fardukan kepada kita ibadah zakat. Ibadah zakat punya bentuk ujiannya berbeza sikit daripada solat dan juga kalimah syahadah. Sebab zakat ini ujiannya berbentuk harta. Kita punya ujian kita nak keluarkan sesuatu, keluarkan bahagian yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita kongsikan bersama dengan golongan-golongan tertentu. Bila kita bicara tentang Ramadan, ujian paling besar bulan Ramadan ini adalah ujian menahan diri. Beza daripada fizikal, beza daripada hati, berbeza daripada ujian harta. Ramadan tak perlukan kepada ujian harta. Tidak begitu menguji fizikal kita. Tetapi Ramadan ini kita perlu menahan diri. Menahan diri daripada apa? Daripada lapar dan dahaga semata-matakah? Tidak sama sekali. Tetapi Ramadan ini adalah bulan untuk kita menahan diri kita, latih diri kita untuk nak tahan diri kita daripada terjebak dalam perkara-perkara yang Allah murkai. Baik daripada ucapan lisan kita, baik daripada perbuatan kita, baik daripada jari jemari kita. Kesemua itu adalah ujian untuk kita semua menahan diri kita. Kalau sebelum ini kita ini punya mulut ni boleh tahan, suka ngumpat orang, suka keji orang, suka maki hamun orang, suka provoke orang. Perbuatan kita ni mungkin jahat juga, suka menyakiti hati orang, suka menzalimi orang, suka menganiaya orang, ada buat itu dan ini, culas dalam amal saleh dan sebagainya. Maka bulan Ramadan ni sepatutnya kita kena cuba untuk nak menahan diri kita supaya kita tak buat benda-benda tu semua. Percayalah, siapa yang gagal menahan dirinya ketika Ramadan, dia akan gagal juga pada bulan-bulan yang lain. Susah untuk nak diberjaya pada bulan-bulan lain. Sebagai satu contoh, orang yang kaki merokok kan, bulan Ramadan ni mau tak mau dia kena tahan lah. Daripada subuh sampai maghrib tu dia tak boleh merokok. Dia boleh pula tahan. Sepatutnya selepas daripada Ramadan dia boleh buat seperti itu ataupun lebih baik daripada itu. Sebab dia dah berlatih sebulan lama dia. Bukannya masa Ramadan kita boleh tinggal, lepas Ramadan kita kembali kepada asal. Maksudnya Ramadan itu tidak berjaya mentarbiyah diri kita. Ramadan ini bukan sekadar untuk nak kita berlapar dan dahaga, tetapi satu bulan di mana Nabi SAW mengatakan as-siyamu junnah.
Puasa itu adalah perisai. Perisai ni yang menghalang kita daripada antara kita dan maksiat. Wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kalau kita berpuasa, jangan kita duk buat benda-benda yang tak elok, yang tak senonoh, yang Allah larang semua ni. Itu kita kena tahan diri kita. Sampai Nabi kata, kalau ada orang maki kita, ada orang cari pasal dengan kita, nak gaduh dengan kita, cukuplah untuk nak kita katakan, inni mru'un sha'im, aku berpuasa, I don't want to fight. Kita sabar, kita tahan diri kita. Nak menahan diri ni susah, tak semua orang boleh buat. Ramai orang bila dia rasa tercabar, bila dia rasa tak tahan, dia akan zone, dia akan lepaskan kemarahan dia akan lepaskan apa yang terbuku dalam hati dia. Dia akan cakap apa yang dia nak. Sedangkan Ramadan ni melatih diri kita daripada kita mudah untuk nak lepaskan benda-benda yang tak elok ni semua. Sebab tu pahala menahan diri ini besar. Sebab tu Allah Azza wa Jal, dia kata, kullu amali bini Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana. Semua amalan anak Adam ini semua adalah untuk dia, yang boleh digandakan pahalanya 10 sampai 700 kecuali puasa. Puasa ini aku sendiri yang akan tentukan dan berikan ganjarannya. Boleh jadi beribu-ribu gandaan, boleh jadi jutaan dan lebih daripada itu ganjarannya. Sebab Allah kata apa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kerana hamba-Ku itu sanggup meninggalkan syahwatnya, sanggup meninggalkan makanannya demi aku. Nampak? Maksudnya bila kita berpuasa ini bukan hanya kita meninggalkan makanan kita, minuman kita, kita menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi kita menahan diri daripada syahwat kita yang sentiasa mengajak kita ke arah perkara-perkara yang disukai oleh Allah Azza wa Jal. Maka puasa ini sahabat-sahabat semua, kita kena rebut dan kita kena cuba untuk nak mendapatkan ganjarannya. Kalau kita renungkan para salafus salih terdahulu, bagaimana mereka ini hidup, terutamanya daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in selepas itu yang berusaha untuk nak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab kedermawanannya, kepemurahannya, duk beri orang makan, duk mengaji Al-Quran, membangunkan malam sampai bengkak-bengkak kakinya dan pelbagai ibadat dan ketaatan yang lain semua. Pada bulan Ramadan Nabi gandakan lebih lagi. Dan para salafus salih, mereka ini akan cuba untuk nak mengikuti contoh Nabi SAW, melangkahi tapak-tapak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan yang kita kena muhasabah. Antara muhasabah besar yang kita boleh ambil daripada Ramadan ini, sebab Ramadan ini adalah madrasah. Madrasah yang mendidik, menterbiah diri kita. Daripada sudut apa? Antaranya daripada sudut pengampunan. Adakah kita ini insan yang pemaaf? Ramadan adalah bulan yang Allah janjikan pelbagai bentuk pengampunan yang besar-besar. Ramadan adalah bulan pengampunan. Adakah kita juga dapat menjadi pemaaf, mengambil daripada spirit of Ramadan? Kerana apabila kita memaafkan, kita mudah untuk nak memaafkan orang lain, Allah juga mudah untuk nak mengampunkan kita. Bila Allah kata wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, kamu maafkan orang lain,
wal ya'fu wal yasfahu, juga kamu maafkan orang lain. Tetapi beza al-afu dan as-safhu ini, al-afu maksud dia adalah kita maafkan orang tu dalam keadaan kita tidak menghukum dia, kita tak balas balik. Orang tu buat salah, kita masih lagi rasa bengkak, tapi kita tak apalah, kita tak hukum dia, kita tak balas balik. As-safhu, kita maafkan, tetapi level yang lebih tinggi, kita mampu untuk nak melupakan kesalahannya. Kita dah tak ambil hati dah dengan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tu. So Allah perintahkan wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbun ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu nak juga Allah ini mengampunkan dosa kamu? Maksudnya sebagaimana kamu belajar untuk nak memaafkan manusia yang lain, Allah juga akan memaafkan dan mengampunkan kamu. Kerana tiga level. Al-maghfirah. Al-afu ni kita maafkan tapi kita tak balas. Dan as-safhu ni kita lupakan, kita tak terasa hati dah dengan kesalahan yang dilakukan, kita delete history dia. Al-maghfirah maksudnya kita tutup aib dia, kita tak sebarkan. Kita maaf dan kita dah tak sebut benda tu lah. Ini level of kemaafan dan pengampunan. Bulan Ramadan, kalau kita nak tengok juga antara contoh hikmah bulan Ramadan ini daripada sudut pengurusan masa. Nah, yang ini tak ramai yang sentuh kan. Ramai orang bila disebut masa bulan Ramadan macam yang telah saya disebutkan tadi, kebaikan dan sebagainya. Kurang di highlight yang sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang mendidik kita untuk menghormati dan menjaga masa. Macam mana? Melalui pensyariatan berbuka dan bersahur. Apa yang sunat ketika kita bersahur dan apa yang sunat ketika kita berbuka? Ketika kita bersahur, sunat untuk kita melewatkan sahur kita. Selewat yang mungkin kita boleh lewatkan sahur kita sebelum azan tu, kita lewatkan. Nabi SAW dia bersahur 50 ayat sebelum daripada azan. Lebih kurang kalau nak baca 50 ayat yang normal, surah-surah yang sederhana ni, kita kata dalam around 20 minutes, 15 minutes, something like that. Jangan pula sahur ni kita pergi 2-3 jam sebelum. Ini bukanlah tak boleh, tapi tidak menepati sunnah. Kita tengah lewat sahur tu, bayangkan, walaupun dituntut untuk nak kita lewatkan sahur, tetapi bila azan sahaja, stop. Tengah makan, stop. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minum sampailah telah jelas kepada kalian, maksudnya telah masuk waktu fajar, waktu subuh. Tengah makan-makan sedap-sedap ni lah, azannya stop. Walau sesedap mana pun makanan tu, walaupun kita tak sempat habis pun makanan tu, you have to stop. Dan kalau kita tengok pula syariat berbuka, sunnah yang berbuka ini, kita melewatkan ke kita menyegerakan berbuka? Sunnah ketika berbuka kita segerakan. Tak kiralah kita sibuk macam mana sekalipun, segerakan berbuka. Allahu Akbar, makan, minum. Kenapa Allah hikmahkan syariat-syariat ini kepada kita? Sebenarnya Allah nak didik kita supaya kita dalam bab kita nak menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita jangan berlengah-lengah. Jangan tangguh-tangguhkan masa. Walaupun benda itu syok, sedap, seronok kita buat. Kita tengah buka, kita tengah
bersahur, seronok tu tengah makan, when Allah kata stop azan tu, maksudnya Allah dah berikan tegahan. Segera kita berhenti. Sama juga dengan kita dalam kehidupan kita. Kita mungkin terbiasa buat benda-benda yang Allah tak suka. We know that. Ada orang bila dia tahu, dia buat tak tahu je. Tak apalah, nantilah, aku ni muda lagi, enjoy lah dulu. Tetapi kita tak sedar, daripada bersahur ini Allah mengajar kita apa sahaja sekalipun yang kita lakukan, bila kamu tahu benda tu Allah larang, stop, segera, jangan lengah-lengah. Begitu juga ketika mana kita nak berbuka, Allah suruh kita untuk nak bersegera berbuka, you do it sesegera yang mungkin. Jangan lewat-lewatkan. Kalau ada orang kita ni jenis tak menutup aurat, kita tahu je Allah memang perintahkan kita untuk nak tutup aurat, do it as soon as possible. Don't have to wait after raya, don't have to wait tahun depan, masa kita tua dan sebagainya. Bersegera dalam melaksanakan perintah Allah, bersegera dalam menjauhi larangan Allah. Ini antara apa yang saya katakan hikmah daripada bersahur dan berbuka. Tadi kita ada sebut pasal pengurusan masa. Kita boleh tengok pengurusan masa ni di waktu subuh. Sekarang ni orang Islam hampir semua yang akil baligh sekarang ni semua macam boleh tunaikan solat subuh ni on time. Why? Sebab semua nak bersahur. Kalau tak sahur dia tahu lapar. So semua boleh bangun, kok mana pun bangun lah untuk nak sahur. Tapi pada bulan selain daripada Ramadan, subhanallah, kita tak rasa kan pentingnya untuk nak kita jaga waktu salat subuh ni. Bangun lambat, kita rasa benda tu penting. Subhanallah. Kita lebih utamakan lapar dan dahaga kita ni, makan dan minum kita ni, lebih daripada ganjaran, lebih daripada balasan-balasan ancaman yang Allah telah berikan kepada kita. Ada orang bila dia boleh bangun, dia nak pergi meeting awal, dia boleh bangun awal. Tak kira dia tidur lewat mana, dia boleh bangun awal. Tapi kalau tak ada meeting tu, ya Allah, subuh tu memang dilewat-lewatkan lah. Macam mana pengurusan masa kita? Macam mana kita nak jawab depan Allah nanti? Kemudian bulan Ramadan yang mulia ini, kata ulama, syahrul Ramadan syahrul Quran. Para salaf, ulama terdahulu, dalam Ramadan berbeza dengan bulan-bulan selain Ramadan. Al-Imam Malik bin Anas, yang tidak pernah pengajian hadisnya terputus di Masjid Nabi SAW, dia berhentikan ketika bulan Ramadan. Kerana apa? Dia nak sibukkan diri dia dengan Al-Quran. Imam Malik bila masuknya bulan Ramadan, dia lari daripada majlis hadis. Dia tak mengajar hadis-hadis biasa, kuliah-kuliah ilmu lain yang selalu diajar kat Masjid Nabi. Pada bulan Ramadan, dia akan menghadap Al-Quran, menghadap mushaf, untuk spend the time with the Quran. Sufyan al-Thawri, seorang ulama hadis yang sezaman dengan Al-Imam Malik, bila mana masuknya Ramadan, dia tinggalkan yang lain-lain dan difokus kepada Al-Quran. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, pada bulan Ramadan, siang harinya dia akan khatamkan Al-Quran 1 kali pada waktu siang, dan pada waktu malam dia akan khatamkan 3 hari sekali. Maksudnya siang dia akan baca full Quran khatam. Lepas daripada tarawih, dia akan baca 1/3 Al-Quran. Seorang imam tabi'in, Sa'id bin Jubair, dia akan khatamkan Al-Quran setiap 2 malam.
Macam-macam kalau kita nak baca contoh para ulama dulu. Bagaimana mereka ini boleh mengkhatamkan Al-Quran dengan begitu pantas. Ramai orang rasa pelik. Ustaz, akal macam mana pula mitos ke benda ni? Tapi kalau kita nak faham keadaan ulama terdahulu, kita tengok masyarakat hari ini bersama dengan handphone mereka. Tengok orang hari ini menghadap berapa jam handphone mereka ini. Begitulah para ulama dulu. Mereka ini menghadap Al-Quran. Spend time with the Quran. Kita hari ini spend time dengan benda-benda lain. Kita baca benda-benda lain banyak. Dan ada juga antara yang akan tertanya-tanya, ya Ustaz, mana lagi elok? Kami ni nak fokus pada khatam ke? Kami ni nak bertadarus? Jawapannya subjektif. Sebab mengkhatam Al-Quran ni ada dua jenis. Satu khatmat tadabbur, satu khatmatul qira'ah. Kita nak khatamkan Al-Quran ni secara tadabbur, faham ayat per ayat. Yang kedua adalah khatam secara bacaan. Khatam secara bacaan ni kita baca laju. Maybe kita tak faham part of sebahagian daripada ayat, banyak daripada ayat. But kita nak grab pahala menyebut huruf-huruf membaca Al-Quran itu. Dan of course tak dinafikan bahawa tadabbur itu lebih utama daripada sekadar membaca. Tetapi kita tengok keadaan kita. Kalau kita kata 11 bulan sebelum Ramadan ini, sebelum ini, waktu kita dengan Al-Quran ni pun macam tak berapa ada, tak mengikuti kelas-kelas pengajian, tak ada nak dengar tafsir, tadabbur dan sebagainya. Maka Al-Quran ini pada Ramadan ini spendlah dengan mentadabbur Al-Quran. Slow is okay. Kalau kita 11 bulan sebelum ini memang kita banyak tadabbur Al-Quran, join kelas-kelas tadabbur yang pelbagai, join kelas-kelas tafsir dan seumpama dengannya, maka digalakkan pada bulan Ramadan ini kita fokus untuk membaca, mengkhatamkan Al-Quran, menerusi bacaan. Itu kalau nak tanya tentang mereka. Macam mana hal kita dengan Al-Quran bersama dengan para salafus salih terdahulu? Ketika Ramadan ini adalah bulan yang kita spend time kita with films, with movies, with foods. Aina nahnu minhum? Where are we from them? Para ulama yang terdahulu. Ramadan adalah bulan untuk kita bermujahadah. Kita ambil spirit of peperangan Badar. Pada peperangan Badar, kita tengok betapa tentera Islam hanya 300 belasan orang mampu mengalahkan 700 orang. Ataupun mengalahkan 1,000 tentera musyrikin. 3 kali ganda lebih. Betapa umat Islam ketika itu sedikit, tapi Allah janjikan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidznillah. Betapa sedikitnya kelompok itu, orang Islam itu mengalahkan dengan bantuan Allah kelompok yang lebih ramai. Ramadan adalah bulan mujahadah. Bila kita menahan diri kita, kita bermujahadah. Kalaulah kita ini bulan Ramadan ini mulut kita sama je macam sebelum Ramadan, tak lebih baik. Perbuatan kita sama juga macam sebelum Ramadan, tak lebih baik. Maka Allah kata apa? Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang kata Nabi ketika Ramadan ini dia masih lagi berkata-kata dengan kata-kata yang nista, melakukan perbuatan-perbuatan yang tak elok, Allah tak berhajatkan kepada lapar dan dahaga dia. Ingat, Allah nak lapar dan dahaga kita ni ke? Tidak. Allah cuma nak latih diri kita ni, mampu tinggalkan nafsu syahwat kita, tahan diri kita ni. Itulah yang membezakan adakah bulan Ramadan ini akan jadi bulan ibadah kepada kita ataupun sekadar bulan adat. Orang yang menganggap Ramadan ni sebagai adat, dia akan berlalunya Ramadan ni tak rasa macam apa-apa. Ramadan ni macam satu festival, satu tradition. Tradisi.
yang tak perlu kita ambil iktibar. Sekadar tradisi itu kita hormat. Bila berlalunya Ramadan, berlalulah begitu sahaja. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan yang sepatutnya kita cuba menjadi hamba Allah yang lebih baik. Itu purpose of Allah syariatkan Ramadan ni. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa, yakni pada bulan Ramadan, sebagaimana umat-umat terdahulu, mereka-mereka sebelum kamu. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian mampu menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah apabila kita meletakkan antara kita dan juga api neraka itu benteng. Takwa diambil daripada asal perkataan al-wiqayah. Al-wiqayah ni penghalang. Apa yang menghalang antara diri kita dengan maksiat? Apa yang menghalang antara diri kita dengan api neraka? That is taqwa. Dan kita tak akan mampu untuk nak membentengi diri kita dengan maksiat ataupun api neraka ini, melainkan dengan kita menahan diri kita daripada terjebak dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Ibn Shihab Az-Zuhri, Ramadan syahrul Quran wa syahrul it'am. Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan beri makan. Dalam Ramadan, sepatutnya Ramadan ini melatih diri kita supaya kita menjadi orang yang lebih pemurah, yang lebih mulia, yang lebih dermawan. Siapa manusia yang paling dermawan? Mungkin ada yang kata, oh yang paling dermawan ni Tan Sri Fulan, Datuk Sri Fulan, sahabat saya itu. Ada yang mungkin akan cakap Abu Bakar, ada yang cakap Uthman, ada yang cakap Abdul Rahman bin Auf. Sampai kita terlupa manusia yang paling pemurah dan dermawan adalah kekasih junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menceritakan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling pemurah, paling mudah memberikan kebaikan, tetapi kedermawanan, kepemurahan, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan lebih berganda pada bulan Ramadan. Subhanallah. Ramadan ini bulan yang kita melatih diri kita untuk nak memberi, banyak memberi. Jangan kita berkira. Suasana ni saya cukup rasakan ketika masih belajar dulu di Arab Saudi. Subhanallah. Ramadan ni kita betul-betul boleh rasakan manusia berlumba-lumba nak buat kebaikan. Manusia berlumba-lumba untuk nak memberi dengan kadar kemampuan mereka. Ada yang mampu beri kurma, mereka akan beri kurma. Ada yang mampu beri duit, ada yang akan bagi duit. Sampai ada seorang kawan saya, dia pernah cerita masa duduk kat masjid, ada orang bawa satu guni bag duit ni. Dia datang ke orang-orang yang tengah menanti nak berbuka puasa ni. Dia datang kat lelaki ni, dia pegang janggut. Lepas tu ataupun dia tengok, okey, yang janggut panjang tu dia bagi 500, yang pendek sikit dia bagi 250. Macam-macam cara lah. Ada imam yang 10 malam terakhir tu berkepuk-kepuk duit 500 tu, dia letak dalam poket dia. Habis solat tu dia bagi pada orang yang salam kat belakang ni. Sampai kita boleh nampak ramai masa tu pelajar-pelajar yang duduk saf pertama. Daripada berbuka tu memang tak meninggalkan saf pertama, kerana hari-hari itu boleh dapat peluang nak dapat RM500. Ada yang buka office, ditulis, ditampal, kata siapa-siapa yang perlukan bantuan naik saja, tak payah nak susah-susah, dia tak ada nak fikir banyak, dia akan bagi. Macam-macam orang akan beri. Kita tengok macam-macam syarikat juga kan, oh berlumba-lumba untuk nak bagi orang makan, nak bagi bantuan, nak menggembirakan orang dengan satu skala yang besar. Subhanallah, suasana yang saya rasa tak jumpa kat tempat lain. Nak bagi itulah masa dia.
nak melatih diri kita untuk bersedekah, inilah bulan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu diceritakan bahawa dia tidak pernah berbuka melainkan mesti bersama dengan orang-orang miskin. Dia datang masjid, dia salat, di balik ini mesti ada orang-orang miskin bersama dengan dia. Kalau dia tak ada makanan, dia tak makan lah sama-sama dengan orang miskin tersebut. Itu para salaf salih dulu, nak menunjukkan kepada kita tentang erti kita bermurah hati ketika Ramadan. Kadang-kadang kita rasa risau kalau kita memberi, tiba-tiba kita tak ada lagi. Sedangkan Allah dah janji kepada kita, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kalian belanjakan di jalan Allah itu, Allah pasti akan menggantikannya. Itu antara, kita kata antara benda-benda yang kita boleh jaga ketika Ramadan. Kemudian Ramadan ini adalah bulan yang kita kena rebut apa sahaja kita kena rebut kebaikan-kebaikan yang kita boleh dapat daripada bulan Ramadan. Kita kena ajak seramai mungkin orang untuk bersama dengan kebaikan pada bulan Ramadan. Tetapi kita kena dalam Ramadan ni, kita kena jagalah antara asbab untuk nak kita mendapatkan insya-Allah fadilat Ramadan ini. Kita jaga makan minum kita jaga sahur. Kalau kita tak bangun sahur, kita kehilangan barakah. Bila kita kehilangan barakah, mungkin kita tak mampu untuk nak dapat banyak kebaikan. Badan kita juga tak bertenaga. Kita jaga qailulah. Kalau ada time sikit kita nak qailulah, kita qailulah sikit. Semalam kita akan lebih bertenaga untuk nak membangunkan Ramadan. Ramadan ini kita cuba jaga daripada terlibat dalam maksiat-maksiat. Sebab kita bila banyak kita melakukan maksiat, hati kita akan kotor, susah nak masuk hidayah, keras hati kita. Dan kita kena jaga hati kita tu juga satu. Salamatul qalb. Jangan kita duk dengki-dengki kat orang musim-musim macam ni. Jangan duk dendam-dendam kat orang. Jangan duk nak jatuhkan orang. Jaga hati kita. Kita kena ingat satu hari nanti kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Orang yang boleh bertemu dengan Allah, membawa pahala puasanya secantik mungkin, seindah, sebaik mungkin, itulah orang-orang yang beruntung. Ketahuilah tentang fadilat Ramadan. Bila kita tahu tentang fadilat Ramadan, maka insya-Allah kita akan berusaha untuk nak menunaikan hak Ramadan itu sebaik mungkin sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Di hujung kesempatan pada perkongsian kita pada tengah hari yang mulia ini, suka untuk kalau kata ada sebarang pertanyaan ringkas, beberapa yang mungkin saya boleh kongsikan ataupun boleh bantu daripada sudut itu dan ini, insya-Allah kita akan cuba bantu. Sebelum itu, saya mohon maaf juga kerana sebenarnya hari ini saya kurang sihat sikit. Masih lagi batuk-batuk. Alhamdulillah atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Falyatafadhal. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, insya-Allah saya doakan semoga insya-Allah kita mendapat Ramadan yang diberkati. Moga-moga insya-Allah Ramadan ini menjadi satu bulan kebaikan bagi kita semua, bulan yang mampu menjadikan kita ini hamba Allah yang lebih baik, yang lebih bertakwa. Dan jangan lupa untuk doakan juga kebaikan bagi pihak saya. Alhamdulillah bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, alhamdulillah pada hari ini juga buku baru saya terbit, yang telah terbit pada hari ini. Alhamdulillah saya baru dapatkan daripada pihak penerbit semalam. Syukur alhamdulillah. Kalau tahun lepas buku Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saya terbit hari terakhir sebelum raya, alhamdulillah hari ini tahun ini dapat pada 1 Ramadan. Syukur alhamdulillah.
Buku itu bertajuk Petua Rezeki daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya tunjukkan satu contoh. Alright, this is the book from yang pertama sekali saya dapat. Alhamdulillah, Petua Rezeki daripada Al-Quran Sunnah. Doakan insya-Allah semoga Allah berikan keberkatan. Saya juga ada postkan di Facebook. Moga-moga Allah rahmati kita semua, Allah pelihara kita. Ramadan Mubarak. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.